Dan kita duduk pula di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut kepada Abu Dzar. Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Subhanallah. Nah, adik-adik tadi berselawat ke atas Nabi. Tanda kasih dan sayangnya kita pada Rasulullah. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Tadi adik berselawat ke atas Nabi. Nabi kata, siapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya 10 kali. Kita selawat tadi banyak mana? Banyak tak? Subhanallah. Pahala punya banyak. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu, kata Rasulullah. Kita duduk dalam majlis ilmu, kata Rasulullah, lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Allahu Akbar. Seronok tak duduk dalam majlis ilmu? Itulah tanda-tandanya kita sayang pada Rasulullah. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Tu dia punya besar. Nabi kata, siapa yang dalam hati dia ada lagi manusia yang paling dia sayang selain daripada Rasulullah, maknanya imannya belum sempurna. Maknanya kena sayang kat Nabi sungguh-sungguh. Okey, sebelum tu Ustaz tanya, semua dah kenal dah Ustaz? Ustaz bekas peserta Akademi Fantasia musim ke-14. Betul? Betul tak? Betul. Betul tak? Bukan dia. Takkan Ustaz duduk Akademi Fantasia. Okey, Ustaz sebenarnya bekas peserta Gegar Vaganza. Ada lagi. Betul tak? Betul tak? Bukan dia. Okey, Ustaz bekas peserta PU. Tahu tak PU? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ustaz pergi tanya satu sekolah, Ustaz pergi ceramah satu sekolah. Ustaz tanya, tahu tak PU? Ada seorang budak ni, dia darjah 3. Dia angkat tangan. Dia kata, saya tahu Ustaz, PU tu datang apa? Ustaz pun tanya dia, datang apa PU tu? Dia kata, PU lah. Tahulah datang apa? PU. P tu pembantu, U atronen. Mangkuk hayun sungguh. Rupanya dia minat atromen. Baju dia atromen, seluar dia atromen, bantai dia atromen, kotak pensil dia atromen, sampai seluar dalam dia pun atromen. Ada tak orang minat atromen dalam ni? Ada tak? Alhamdulillah. Weh, ada orang. Turun tangan. Dosa dia minat lah atromen. Atromen ni cerita betul ke cerita bohong? Bohong. Sebab Nabi kata, kamu akan duduk dalam syurga bersama dengan orang yang paling kamu sayang waktu hidup di atas muka bumi Allah. Kalau kita sayang Rasulullah, esok dalam syurga kita akan duduk bersama dengan Rasulullah. Kalau duduk atas dunia sayang dengan atromen, banyak. Atromen ni otak dia cerdik ke tak cerdik? Pasal apa tak cerdik?
Bukan dia. Dia pakai spender di luar. Orang yang pakai spender di luar, orang cerdik ke orang gila? Sebab tu jangan duk minat dah tuan men. Kita nak minat siapa dia? Nak minat Rasulullah. Siapa yang hidupkan Rasulullah di hatinya, dia akan jadi orang hebat. Dia akan jadi orang hebat seperti mana Mat Kilau. Semua kita pergi tengok Mat Kilau, betul tak? Kenapa Mat Kilau jadi hebat? Kerana Mat Kilau mengikut Rasulullah. Itu sebab dia. Sebab dengan Rasulullah Mat Kilau kenal Allah. Kerana Mat Kilau kenal Allah, maka Mat Kilau tak takut dengan penjajah. Walaupun penjajah guna senapang, walaupun mereka guna meriam, tapi Mat Kilau tak takut. Sebab Mat Kilau belajar daripada Rasulullah. Rasulullah mengajar Mat Kilau agar takut hanya kepada Allah. Tiba-tiba kita tak kenal Rasulullah. Sedih tak bila tak kenal Rasulullah? Sedangkan Rasulullah esok akan tolong kita. Dan Rasulullah sangat suka dengan kanak-kanak. Ni kalau Rasulullah ada hari ni, kalau Rasulullah jumpa kamu semua, Rasulullah akan usap kepala kamu. Rasulullah akan doa di kepala-kepala kamu ni. Lepas Rasulullah pegang kepala kamu, maka kepala kamu akan berbau wangi. Kerana tangan Rasulullah lebih harum daripada kasturi. Allahu Akbar. Sebab tu orang suka salam dengan Rasulullah. Sebab tangan Rasulullah bau wangi. Sahabat Nabi bila salam dengan Rasulullah, balik tangan ni duk cium, duk wangi lagi. Rasulullah tak pakai minyak wangi, tapi tubuh Rasulullah lebih wangi daripada kasturi. Nabi kita kalau lalu di jalan yang besar, maka bau wangi Rasulullah akan melekat pada jalan tersebut 7 hingga 8 jam. Baru hilang bau wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan peluh Rasulullah lebih harum daripada kasturi. Satu hari ketika Nabi sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah ni berpeluh. Rasulullah peluh cukup banyak. Lalu Ummu Salamah, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ambil kain, dia lap peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbangun daripada tidur. Nabi tanya, "Wahai Ummu Salamah, kamu duk buat apa ni?" Maka Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, saya sedang lap peluh kamu untuk saya jadikan minyak wangi." Allahu Akbar. Ni wanginya Rasulullah. Dan Rasulullah bila buka saja mulut, maka mulut Rasulullah bau harum, lebih harum daripada kasturi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi bila Rasulullah duduk pada satu tempat, semua pakat duduk dekat dengan Rasulullah. Kenapa duduk dekat dengan Rasulullah? Sebab Rasulullah wangi. Dan sahabat-sahabat Nabi sangat sayang pada Nabi. Mereka sayang sungguh-sungguh dengan Rasulullah. Dan wajah Nabi kita, kalau siapa pernah tengok, maka yang pertama bila tengok wajah Nabi ni, pertama sekali dia rasa seronok. Lepas rasa seronok, dia akan rasa sebab, kemudian dia akan rasa sayu, dan akhirnya akan menitiskan air mata. Sebab tu kalau tanya orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kalau kita tanya dia macam mana wajah Rasulullah, yang pertama sekali dia akan menangis. Dia menangis. Allahu Akbar. Sebab itu pada zaman Nabi, pada zaman Rasulullah dulu, ada seorang Arab Badui. Arab Badui ni satu hari dia sangat marah pada Rasulullah. Sehingga kan dia kata, hari ni kalau aku berjumpa dengan Muhammad, nescaya aku akan bunuh dia. Sebab dia diceritakan oleh orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu, oleh orang-orang kafir yang mengatakan bahawa Muhammad ini jahat.
Muhammad ini suka pecah belahkan masyarakat. Muhammad suka menghina agama nenek moyang mereka. Yang menyebabkan dia kata, hari ini kalau aku jumpa dengan Muhammad, nescaya aku akan bunuh dia. Bila dia masuk dalam kota Madinah, bila dia masuk saja dalam kota Madinah, tiba-tiba Rasulullah duduk di hadapannya. Dia berdiri depan Rasulullah, Rasulullah berdiri di hadapan. Tiba-tiba Rasulullah senyum kepada dia. Bila senyum saja kepada dia, pada mulanya tadi dia marah kepada Rasulullah, tapi bila Rasulullah senyum kepada dia, tiba-tiba terkeluar daripada mulutnya, berkata kepada Nabi kita, wahai Muhammad, sebelum aku bertemu dengan kamu, wahai Muhammad, tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali kamu, wahai Muhammad. Tetapi apabila kamu duduk berhadapan denganku, wahai Muhammad, tidak ada manusia yang paling aku sayang pada saat dan ketika ini kecuali kamu, wahai Muhammad. Lalu mengucap di hadapan baginda Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus masuk Islam. Kerana tengok wajah Nabi yang mulia, yang cantik, menyebabkan dia dapat masuk Islam. Dia kata, hari ini wahai Muhammad, tak ada manusia yang paling aku sayang kecuali kamu, wahai Muhammad. Bayangkan kita ni adik-adik sekalian, kalau boleh dapat tengok wajah Rasulullah, Allah seronok. Sebab itu Rasulullah pernah menangis kerana rindukan kepada kita semua. Satu hari Rasulullah menangis sehingga basah janggutnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Rasulullah kata, aku menangis kerana rindukan saudara-saudara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini bukan sahabat kamu ke? Rasulullah kata, kamu sahabat aku, kata Rasulullah. Sebab kamu beriman dengan aku, sebab kamu tengok aku, kata Rasulullah. Tapi saudara-saudaraku ini yang aku rindu, kata Rasulullah. Mereka tak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Tetapi mereka sayang kepada aku, kata Rasulullah. Mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan aku, kata Rasulullah. Mereka sanggup menggadaikan harta mereka kerana sayangkan kepada aku. Maka aku rindu kepada mereka, kata Rasulullah. Siapakah dia yang Rasulullah rindu? Siapa dia? Kita semua. Rasulullah sedang rindu kat kita semua. Allahu Akbar. Bayangkan esok bila kita dapat bertemu dengan Rasulullah, waktu tu kita seronok ni tak tahu nak abang. Kita akan salam tangan Rasulullah, kita cium tangan Rasulullah, dan baru kita sedar, subhanallah, besar sungguh Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Kita selalu duk dengar macam mana peristiwa bila Nabi pergi ke Taif. Bila Nabi sampai di Taif, agama Islam ditolak oleh golongan-golongan kafir yang berada di Taif. Maka pada waktu itu mereka ambil kasut, mereka ambil batu, mereka baling kepada Rasulullah, yang menyebabkan Rasulullah kita berdarah. Allahu Akbar. Dan Rasulullah minta kepada penduduk Taif. Rasulullah kata, oleh kerana kamu tak mau menerima ajaran Islam, izinkan aku, kata Rasulullah, keluar daripada bumi Taif. Maka kata pembesar-pembesar Taif, mereka kata, wahai Muhammad, kamu masuk ke bumi Taif dalam keadaan kamu tidak minta izin kepada kami. Jadi bila kamu nak keluar daripada Taif, tidak ada jalannya, wahai Muhammad, kecuali kamu mati. Rupanya penduduk Taif nak bunuh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi terdiam pada waktu itu. Nabi menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Allah Ta'ala detikkan dalam hati pembesar-pembesar Taif, yang mana menyebabkan mereka bermesyuarat sama-sama mereka. Dalam mesyuarat mereka putuskan untuk mencari pemuda-pemuda yang badannya sasar,
Lalu dibuat dua barisan. Dan pada waktu itu mereka berkata kepada Nabi kita, wahai Muhammad, kalau kamu nak keluar daripada jalan ini, nak keluar daripada Taif ni, kamu kena lalu di hadapan pemuda-pemuda yang badan sasa ini. Rasulullah tahu dah mereka nak buat apa kepada Rasulullah. Rasulullah menundukkan kepalanya pada ketika itu. Dan Rasulullah tak nampak dah jalan mana Rasulullah nak keluar. Jadi Rasulullah terpaksa lalu di hadapan pemuda-pemuda yang badannya gagah pada waktu itu. Pada saat Rasulullah lalu di hadapan pemuda-pemuda yang badannya gagah, waktu inilah waktu Rasulullah lalu, waktu itulah mereka memukul Rasulullah. Rasulullah kena pukul terhoyong terhayak. Mereka pukul Rasulullah, Rasulullah jatuh, Rasulullah bangun, mereka pukul lagi, menyebabkan Rasulullah berjalan terhoyong hayat. Luka habis tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teruskan perjalanan walaupun dipukul, rebah, jatuh, bangun. Rasulullah berdarah, tubuh yang mulia Rasulullah sehingga menitiskan darah. Allah. Lepas saja pemuda-pemuda yang badan sasa itu, datang malaikat bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, izinkan kami mengangkat bukit-bukit ini untuk kami humbangkan ke atas penduduk-penduduk Taif. Dan pada waktu itu Rasulullah berdoa, ya Allah, janganlah kau azab penduduk Taif ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak tahu ya Allah. Allahu Akbar. Ni Nabi kita. Nabi kita seorang yang sabar. Sebab tu adik-adik sekalian, sabar ni bukan setakat menahan marah sahaja, tetapi sabar juga yang diajar oleh baginda Nabi, iaitulah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tu maksud sabar. Kalau kita orang marah kat kita, kita kena sabar. Kalau orang buat jahat kat kita, kita sabar. Dan selepas itu kita balas dengan kebaikan. Jangan kita balas balik dengan kejahatan. Sebab Nabi kita tak ajar macam tu. Dan Rasulullah kita bila tengok di hadapan, Rasulullah nampak di belakang. Rasulullah nampak belakang serentak. Kita kalau tengok depan, nampak depan sahaja. Kalau nak tengok belakang, kita kena buat macam mana? Kita kena pusing kan? Rasulullah tak. Rasulullah tengok depan, Rasulullah nampak belakang serentak. Dan Rasulullah bila tidur, telinga Rasulullah mendengar. Kita kalau tidur, telinga dengar tak? Tak dengar dah. Kawan duduk sebelah kentut pun tak dengar dah. Bong kan? Macam nak kebal rumah, tapi tak sedar dah. Tapi Rasulullah tidur, telinga Rasulullah mendengar. Dan Rasulullah tak pernah menguap walaupun sekali. Kita menguap tak? Kadang-kadang menguap kalah singa. Wow kan? Kita tengok lalat 3 ekor duduk dalam mulut. Tapi Rasulullah tak. Rasulullah tak pernah menguap. Kenapa Rasulullah tak menguap? Kerana berkat cucian hati baginda Nabi SAW. Dan sebab tu Rasulullah tak menguap. Dan lalat tak pernah menghinggap di tubuh baginda Nabi walaupun sekali. Sekali pun lalat tak pernah hinggap di tubuh Rasulullah. Dan binatang-binatang buah tidak pernah tengok Rasulullah dalam keadaan marah. Dan Rasulullah pernah diberi salam oleh batu yang berada di Mekah. Batu bagi salam pada Rasulullah. Sebab tu rugilah kita kalau kita tak berlumba-lumba mendapatkan Rasulullah, tak mendapatkan kasih sayang Rasulullah. Sebab tu hari ini bersyukur kita boleh buat sambutan Maulid Nabi. Sebab itu kata Nabi, Iblis laknatullah, dia tak suka dengan kelahiran baginda Nabi. Nabi sebut ada 4 kali Iblis terpekik terlolong macam orang gila.
Ada 4 kali sepanjang hidup Iblis, Iblis menjerit, terpekik, terlolong macam orang gila. Bila? Yang pertama, ketika Iblis dilaknat oleh Allah. Yang kedua, ketika Iblis dihalau daripada syurga. Yang ketiga, ketika turunnya surah Al-Fatihah. Yang keempat, kata Rasulullah, waktu bila Iblis terpekik, terlolong, waktu lahirnya baginda Nabi SAW. Sebab tu siapa Ustaz nak pesan ni, siapa yang tak suka dengan maulid Nabi SAW, maknanya dia sama dengan Iblis. Nak jadi Iblis ya? Kita sambut maulid ni, maulid Nabi ni maksud dia hari jadi hari Nabi dilahirkan. Kita hari jadi kita pun beli kek sampai 5 tingkat kan. Tiba-tiba hari jadi Nabi tak boleh sambut. Pelik sungguh. Kan? Cuma kita ni hari jadi kita baca apa? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Untuk Rasulullah selamatkan kamu ya. Tetapi untuk Rasulullah kita berselawat. Bila kita berselawat, maknanya kita sedang berdoa kepada Allah. Bila kita berselawat, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil kita 10 dosa. Kemudian Allah Ta'ala angkat darjat kita 10 darjat. Dan Allah Ta'ala kurniakan pahala kepada kita 10 pahala. Sebab tu orang yang banyak selawat ke atas Nabi akan menguatkan daya ingatan. Siapa yang banyak selawat, ingatan dia jadi kuat. Sebab tu jangan mencarut. Mencarut akan menggelapkan hati. Bila gelap hati mengaji tak jadi pandai. Orang jadi meluat. Sebab tu kena banyak selawat. Kata Hasan bin Sabit dalam syairnya. Hasan bin Sabit ni siapa dia? Hasan bin Sabit ni seorang sahabat Nabi, iaitulah penyair baginda Nabi SAW. Hasan bin Sabit kata apa? Kullul qulubi ilal habibi tamil wa ma'i bidzalik syahidun wa dalil. Amma dalilu ila lakartu Muhammadan wa taraktu lil ashiqina tasil. Hadha Rasulullah hadha al-Mustafa hadha li rabbil alamin khalil. Kata Hasan bin Sabit, setiap hati manusia hanya ada seorang kekasih. Dan orang yang mempunyai kekasih, maka dia akan selalu menyebut nama kekasihnya. Dia lebih hebat daripada kamu duk dengar lagu Casablanca, denyut jantungku bergetar. Tiba-tiba mai tang Rasulullah, jantung tak bergetar. Mangkuk ayun sungguh. Sepatutnya dengan Rasulullah jantung kita lebih bergetar. Sebab Hasan bin Sabit kata setiap kekasih mesti ada, dia akan selalu sebut nama kekasih dia. Dan bila disebut nama kekasihnya, maka akan rasa sebab di hatinya, akan rasa sayu di hatinya, lalu menitiskan air mata. Siapa dia kekasih dia? Iaitulah Rasulullah. Jadi dalam hati kita, ustaz nak mulai hari ini, kita letakkan Rasulullah nombor 1. Dan Rasulullah bila minum, sunnah Rasulullah bila minum, kamu tengoklah. Kita minum macam mana? Kita minum, semua tengok sini, tengok ni. Ni semua tengok cara Rasulullah minum. Ni sunnah Rasulullah. Kita minum, kita bismillah sekali. Kemudian kita minum gedeguk. Betul tak? Lepas tu habis, lepas tu tuang pula air, lepas tu bismillah lah.
Tak bismillah dah. Pasal apa? Pasal dia kata bismillah dah. Tapi Rasulullah minum macam mana? Cara Rasulullah minum, Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah minum, Rasulullah teguk sekali. Rasulullah teguk sekali, Rasulullah berhenti, Rasulullah sebut alhamdulillah. Tu cara Rasulullah. Kemudian Rasulullah nak minum, Rasulullah bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah teguk, gedebuk, berhenti. Rasulullah berhenti, Rasulullah sebut alhamdulillah. Sebab tu Rasulullah setiap kali Rasulullah minum, Rasulullah bismillah, Rasulullah teguk sekali, berhenti, kemudian Rasulullah sebut alhamdulillah. Ulama kata siapa yang minum cara Rasulullah, dia minum cara ustaz tunjuk tadi ni, selagi mana air yang dia minum ada dalam badan dia, maka selagi itulah dia takkan melakukan maksiat kepada Allah. Adik-adik kalau minum macam tu jadi sihat. Minum itu. Abang tu minum. Saya minum tengok. Minum tengok. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Teguk sekali. Okey. Berhenti. Ya, macam tu. Minum macam tu. Cara minum macam tu. Mulai hari ni minum macam tu. Boleh tak? Boleh tak? Semua nak jadi baik tak? Nak jadi baik tak? Ustaz yakin lepas ni SK Seri Limau akan jadi hebat anak-anak dia. Sebab apa? Sebab minum cara Rasulullah, Allah Ta'ala jaga kita daripada buat benda yang tak baik. Kita takkan cakap benda yang tak baik dah lepas ni, kalau kita minum cara Rasulullah. Okey. Dan Rasulullah SAW suka sembahyang. Ini Ustaz nak sebut ni. Rasulullah suka sembahyang. Sebab tu orang yang tak sembahyang, esok di hari akhirat nanti, wajah dia akan Allah Ta'ala tukar jadi seekor khinzir. Orang yang tak sembahyang, esok wajah dia Allah Ta'ala tukar jadi jadi babi. Maknanya kalau tak jadi babi, jadi khinzir. Nak kau muka jadi babi? Lepas ni semayang jangan tinggal. Sebab tu Rasulullah, di antara perkara yang paling Rasulullah suka ialah sembahyang. Sebab tu kalau kita tak suka sembahyang, okey lah ni dengar ni. Ustaz nak bagi satu petua. Siapa tak mau sembahyang? Petua tak mau sembahyang. Pertama sekali kunci jam pukul 4 pagi. Kemudian bangun, jam bunyi kering, bangun, ambil ayat semayang, buat semayang sunat hajat. Habis semayang sunat hajat, doa, ya Allah, aku tak larat semayang dah, ya Allah, 5 waktu pun macam nak mampu sangat dah, ya Allah. Tapi kalau tengok Ultraman, tengok Ultraman. Kalau tengok Doraemon, tapi nak semayang tak larat dah, ya Allah. Oleh kerana aku tak larat semayang dah, ya Allah, jadikanlah aku gila. Minta jadi orang gila wajib semayang tak? Orang gila semayang sah tak? Nak jadi gila? Sebab orang gila esok dia tengok kita di hari akhirat, dia gelak kat kita. Orang gila tu pada muka. Pasal apa? Pasal orang gila masuk syurga. Sebab dia duduk atas dunia, dia tak berdosa. Yang berdosa siapa? Sebab tu tengok orang gila, jangan kita maki dia. Sebab esok di hari akhirat dia masuk syurga. Kita kadang-kadang tengok orang gila, orang gila. Jangan. Sebab orang gila ni dia orang yang ahli syurga. Kalau boleh kamu jumpa dia, kamu bagi duit, suruh dia doa kat kita. Sebab dia ahli syurga. Kita esok ni Allah Ta'ala tanya banyak. Sebab tu orang yang tak semayang, bila dia pakai pakaian kata kepada orang yang tak semayang. Pakaian kata, wahai si peneraka kepada Allah, aku tak reda kau pakai aku.
Orang yang tak semayang, bila dia makan rezeki Allah, rezeki berkata pada orang yang tak semayang, wahai si penderhaka kepada Allah, aku tak redha kau makan aku. Bila orang yang tak semayang, dia berjalan di atas muka bumi Allah, maka bumi melaknat orang yang tidak solat sehari 70 kali. Bumi kata, hang tunggulah masanya. Bila hang masuk dalam perut aku akan himpit kamu sehingga selisih tulang rusuk. Allahu Akbar. Dan orang yang tak solat, esok di hari akhirat dalam kubur, Allah Ta'ala hantar kepada dia seekor ular. Ular ni sebesar tengkuk unta. Dan mata dia berwarna merah. Kemudian kepalanya tidak bersisik. Namanya Sujja'ul Aqra. Ular ni sekali dia patuk orang yang tak semayang, yang duduk dalam kubur waktu tu, sekali dia patuk, maka akan menggelegak otaknya selama 40 tahun setiap satu patukan. Allahu Akbar. Nakkah kena patuk dengan ular ni? Tak mau semayang jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Sebab tu orang yang tak semayang, dia tak berdoa kepada Allah. Orang yang tak semayang, dia sombong dengan Allah. Nak jadi orang yang sombong dengan Allah tak? Sebab tu semayang ni maksud dia doa. Sebab tu orang yang semayang, dia berdoa kepada Allah. Hadirin hadirat, anak-anak mati Allah sekalian. Ustaz seronok pagi ni sebab adik-adik semua melibatkan diri berselawat ke atas Nabi SAW. Itulah tandanya kita sayang kepada Rasulullah. Esok kita semua nak syafaat baginda Nabi SAW. Dan Ustaz setakat tu dulu pertemuan kita pada pagi ni. Dan sebelum tu Ustaz nak minta semua kita bangun untuk kita berselawat ke atas Nabi SAW sebagai hadiah kepada kita, daripada kita semua untuk Nabi SAW, sebagai mensyukuri nikmat Allah dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Semua kita bangun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhu buduru mithla husnika ra'ayna qawya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Okey, semua duduk. InsyaAllah kita akan tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja ya Allah. Kau ampunilah dosa besar yang telah kami lakukan ya Allah, sama ada sengaja pun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua ya Allah amat berjasa buat kami ya Allah, sehingga kami dapat mengenalmu ya Allah, dan kami dapat taat kepadamu ya Allah, dan kami dapat mengenali Nabi kekasihmu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, Kau ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, kerana dengan jasa mereka ya Allah kami dapat membaca ya Allah, kami dapat menulis ya Allah, dan kami dapat mengira ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah guru-guru kami ya Allah, kurniakan rezeki yang melimpah ruah buat mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, pemudahkanlah urusan mereka ya Allah, dalam mendidik kami ya Allah menjadi insan yang berguna ya Allah, yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu ya Allah, berkatilah majlis kami pada pagi yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah majlis yang kami adakan ini ya Allah menjadi saksi kepada kami ya Allah, yang akan membantu kami ya Allah ketika berada di mahsyar nanti ya Allah, dengan menjadi asbab kepada kami ya Allah untuk mendapat syafaat baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami ya Allah, Kau pilihlah kedua ibu bapa kami ya Allah, Kau pilihlah guru-guru kami ya Allah, Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami sedar ya Allah, di hari akhirat nanti ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami ya Allah, kecuali telaga Kautsar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu ya Allah. Dalam masa yang sama ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk melihatmu ya Allah, sewaktu berada di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kehadratmu ya Allah, yang telah mengurniakan iman dan Islam buat kami ya Allah, yang telah mengutuskan kepada kami ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan memilih kami ya Allah untuk menjadi umat kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada pihak sekolah kerana sudi menjumpa ustaz pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.